Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid semua, bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah Cikgu Suparman untuk kelas Pendidikan Islam tahun 6 bidang Al-Quran, tajuk Kefahaman Surah Ad-Duha, muka surat 26. Macam biasa, siapa malas, saya rotan. Jom kita belajar sama-sama. Buka buku teks muka surat 26. Baca ikut saya dulu surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Ayat akhir sekali. وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, boleh baca bersama-sama dengan saya sini surah Ad-Duha. Okey, jom kita tengok muka surat seterusnya. Okey, ni perbualan ustaz dengan anak murid dia, okey, ayah dengan anak dia, Naim. Tentu sudah tahu bahawa surah Ad-Duha merupakan surah Makiyah dan mengandungi 11 ayat. Ingat ni, surah Ad-Duha surah Makiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, mengandungi 11 ayat. Surah ini dinamakan Ad-Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan surah. Wad-duha, Allah bersumpah dengan waktu duha, itu waktu pagi. Kita solat duha tu kan. Nombor 2, ya ayah, ustazah ada menceritakan tentang sebab penurunan surah Ad-Duha. Surah ini merupakan satu penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Surah ni berkaitan dengan penafian daripada Allah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan bahawa Allah ni telah benci Nabi. Sebab apa? Dan mengabaikan Nabi. Sebab apa? Kerana telah lama tidak menurunkan wahyu. Itu sebab penurunan dia. Yang lain, murid mesti ingat surah ni surah Makiyah, iaitu diturunkan di Mekah. Dalam soalan ada pilihan kan. So, ayat ini ayat Makiyah ke ayat Madaniyah? Kalau Makiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah. Dan ayat ini mengandungi 11 ayat. Ayat pertama hingga ayat ke-11. Ingat, ayat ini mengandungi 11 ayat sahaja. Seterusnya kita baca bersama dengan maksud atau erti kefahaman daripada surah Ad-Duha ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Awak tengok yang warna hijau tu, maksud dia bawah yang warna hijau tu. Demi waktu duha. Wal-laili iza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu wahai Muhammad
tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh orang musyrik. Okey. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu ialah lebih baik daripada permulaannya. Okey, ayat nombor 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, iaitu berpuas hati. Nombor 6, ayat nombor 6, alam yajidka yatiman fa'awa. Okey, awak boleh baca bersama-sama dengan saya. Sekali lagi, alam yajidka yatiman fa'awa. Dengung mau fa'awa. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu? Okey, lalu ia memberikan perlindungan. Okey, ini kefahaman surah Ad-Duha daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Okey. Kita tengok sambungan kefahaman surah Ad-Duha ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Okey. Muka surat sebelah. Okey, buka buku teks tu. Jangan tidur, belajar. Jom kita tengok. Okey, ayat nombor 7. Wa wajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. 8. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. 9. Fa'ammal yatima fala taqhar, oleh itu adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Nya tu siapa? Terhadap anak yatim. Nombor 10, ayat nombor 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta bantuan pimpinan maka janganlah engkau tengking herdik. Okey. Ayat nombor 11, ayat yang akhir sekali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Okey. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maksudnya adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebut, iaitu dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Nya ni siapa? Kepada Allah. Okey, itu ialah kefahaman ayat daripada 7 sehingga 11 surah Ad-Duha. Intisari surah Ad-Duha, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah dan baginda akan diberi kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia, menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah SAW seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk Al-Quran. 3. Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim. Okay, kita mesti buat baik kepada anak yatim, membantu orang miskin. Okay, kita tolong orang miskin yang memerlukan bantuan. Lebih-lebih lagi masa musim pandemik COVID-19 ni. Okay, dan orang yang memerlukan bantuan
serta menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Ni ialah intisari daripada surah Ad-Duha. Saya harap murid-murid boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kefahaman daripada surah Ad-Duha. Murid-murid, macam biasa, tolong like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat kepada yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.